Assalamualaikum semua pelajar 4 Ibnu Khaldun. Selamat datang ke kelas pertanian hari ini. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Kita akan masuk ke reka bentuk perumahan poultry, iaitu 2.2.2 reka bentuk perumahan poultry. Kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 122. Jadi, di akhir pembelajaran pelajar semua kamu akan dapat yang pertama, melakar dan melabel reka bentuk satu unit perumahan ayam dan puyuh. Yang kedua, kamu dapat melakar dan melabel belas susu atur dalaman perumahan ayam dan puyuh. Dan yang ketiga, kamu dapat membina dan menyusun atur satu unit perumahan ayam atau puyuh. Okey. Kita tengok dulu reka bentuk bumbung reban. Ya, reka bentuk bumbung reban. Kenapa reka bentuk bumbung reban ini penting? Okey, penting untuk pastikan kesempurnaan peredaran udara di antara reban dengan persekitaran. Jadi kamu kena ingat, reka bentuk bumbung reban ada 4. Yang pertama, bentuk biasa. Yang kedua, bentuk dua lapis. Yang ketiga, bentuk gabungan, bentuk pisang sesikat. Okey. Apa tu cikgu bentuk-bentuk tu? Tak apa, kita tengok satu-satu. Yang pertama ni adalah bentuk biasa. Bentuk biasa macam ni lah. Yang kedua, okey boleh tengok dekat bawah ni. Dia ada bagi pandangan sisi reka bentuk bumbung reban. Ni adalah bentuk biasalah. Ya. Yang kedua, bentuk dua lapis. Bentuk dua lapis ni dia ada satu bumbung kecil dekat bawah ni dan bumbung yang kedua. Ada dua lapis kat tengah ni. Ruang pengudaraan. Okey, boleh tengok gambar dekat bawah ni. Ya, dia tunjuk dari pandangan sisi. Tengok dulu dekat tengah ni adalah ruang udara. Ni adalah bumbung atas, ni bumbung bawah. Kita namakan dia bentuk dua lapis. Okey. Yang ketiga, bentuk gabungan. Bentuk gabungan macam ni lah. Ya, bentuk gabungan. Yang keempat, bentuk pisang sesikat. Okey, yang ni adalah rekaan yang paling simple lah. Okey. Boleh ya? Kamu kena ingat satu-satu. Sebab apa? Dalam exam, selalu ditanyalah macam mana nak lukis bentuk biasa, macam mana nak lukis bentuk dua lapis. Jadi, kamu kena ingat. Boleh? Okey. Kemudian, kita tengok pula reka bentuk luaran reban. Kita tengok dulu yang jenis reban tertutup bentuk biasa. Ya, bentuk biasa, bumbung dia bentuk biasa. Okey, yang pertama ni kita tengok reban tertutup satu tingkat. Ya, dia punya reka bentuk macam ni lah. Dia ada pad penyejuk udara dekat bahagian belakang ni. Kemudian ada pintu, ada bidai, ada lantai luar reban. Kemudian ada kipas exhaust. Kipas exhaust tu fungsi dia untuk apa? Okey, untuk pengudaraan. Okey. Ni adalah reban tertutup satu tingkat. Yang kedua, reban tertutup dua tingkat. Dua tingkat, dia ada dua tingkat lah. Okey, dia punya alat-alat dia sama je macam satu tingkat. Ada pad penyejuk, pintu, bidai, lantai luar reban. Okey. Ni ada lantai luar reban, kemudian kipas exhaust. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok pula yang ketiga. Ni masih lagi bentuk biasa. Okey, bentuk biasa, bumbung dia bentuk biasa. Okey. Yang ketiga, reban tertutup lantai tinggi. Lantai tinggi. Okey. Yang atas ni sahaja. Yang digunakan yang bawah ni adalah untuk pengurusan sisa. Sisa najis haiwan. Okey. Yang keempat, reban dan sakar bateri. Yang ni adalah untuk apa? Untuk pembiakan. Untuk sakar bertingkat ni adalah untuk ayam bertelur. Ya. Boleh tengok. Ni dia zoom. Okey, gambar ni dia zoom lah. Dia zoom gambar kat atas ni kan. Yang ni boleh nampak dengan jelas lagi. Okey, yang dekat bawah ni, yang sini kan, adalah pengumpulan telur. Okey, dibuat serong untuk memudahkan kita mengumpul telur. Jadi telur tu boleh tergolek kat sini. Jadi jatuh di sini, memudahkan kita untuk mengumpul telur. Okey, yang ni adalah tadi kita tengok yang bentuk biasa. Yang ni kita tengok pula bentuk dua lapis. Bumbung yang bentuk dua lapis. Okey, ni bumbung atas, bumbung bawah. Kat tengah ni ada ruang pengudaraan. Ya.
Dan lantai simen ni kena letak apa? Sarat tebal lah. Tak sarat tebal. Apa jenis sarat tebal? Apa contoh dia? Apa kali dah cikgu ulang? Contoh sarat tebal. Okey, sekam padi, jerami itu adalah jenis sarat tebal. Okey, ni reka bentuk reban sarat tebal. Okey, yang kedua kita tengok reka bentuk reban lantai tinggi. Lantai tinggi ni mestinya ada kaki kat bawah ni, jadi kamu kena bezakan, pandai beza. Boleh? Boleh ya. Dan ada longkang. Okey, kamu kena lukisnya semua ni. Okey, lukis dalam buku nota pertanian. Okey, yang ketiga, tengok tadi adalah, kita tengok yang pertama tadi bentuk biasa, yang kedua bentuk dua lapis, dan yang ketiga tengok jenis sakar puyuh bertingkat pula. Okey. Okey, reka bentuk sakar bertingkat bagi puyuh penelur. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia punya ni buat serong. Sebab apa? Untuk memudahkan pengumpulan telur. Okey, telur tu boleh tergolek dan dia stok dekat depan ni lah. Ya. Okey, boleh tengok ni dari pandangan depan. Maafkan cikgu. Okey, ni pandangan depan. Ni adalah pandangan sisi. Okey, tengok dia punya ni serong. Okey, jadi kamu boleh kumpul telur dekat sini sahaja. Okey, boleh? Boleh semua? Boleh, bagus. Terusnya adalah reka bentuk dalaman reban. Okey, kita tengok yang pertama adalah reban satu tingkat. Okey, reban satu tingkat lantai sarak. Tengok raja 2.19 yang ini adalah menunjukkan belah lantai sesuatu reban lantai sarak. Kemudian raja 2.20 adalah pandangan 3D, 3 dimensi. Okey, susun atur dalaman reban lantai tinggi. Jadi dalam bentuk 3D ni kamu boleh tengok yang bahagian dalam dia lah. Okey, kita tengok yang hijau ni adalah silo makanan. Okey, silo tu adalah tempat apa? Tempat makanan lah, silo makanan. Okey, ni adalah pad penyejuk udara. Kemudian ada panel kawalan automatik, ada pintu, ada kipas exhaust. Yang bahagian tepi ni adalah kipas exhaust. Okey, jadi kalau dalam arahan sila lukis belah lantai susun atur reban lantai sarap. Jadi kamu kena lukis sebiji. Okey, sama dengan yang ni, belah lantai susun atur reban lantai sarap. Jadi kamu kena ingatlah. Okey. Jadi kena praktis. Jadi sila lukis dalam buku mata pertanian. Yang kedua, kita tengok pula reban tertutup lantai tinggi. Tadi adalah jenis sarap kan? Ini adalah lantai tinggi. Lantai tinggi semestinya ada tangga tepi ni. Kalau tak ada tangga macam mana nak masuk? Betul tak? Okey. Kemudian hijau ni adalah silo makanan. Panel kawalan automatik. Okey, ni adalah pintu. Ada pengurusan suhu dan kelembapan. Okey. Kemudian yang hitam ni, okey, yang ni adalah nipple drinker ataupun sistem pemberian minuman automatik. Kemudian yang merah ni adalah pen feeder. Apa tu? Okey, pen feeder tu adalah sistem pemberian makanan automatik. Okey, jadi kamu kena ingat. Di yang tepi-tepi ni cikgu cakap apa? Tepi-tepi ni adalah kipas exhaust. Okey. Ini adalah lantai tinggi. Ya, boleh tengok kat sini. Ni adalah silo makanan, tempat penyimpanan makanan. Kita tengok dalam ni. Ni sistem pemberian makanan automatik. Ada sistem pemberian minuman automatik. Okey, ni lah kipas exhaust. Tapi dekat belah lantai ni kita lukis dia, simbol dia macam purple ni, ungu ni. Okey. Yang ketiga, kita tengok pula untuk reban tertutup 2 tingkat. Okey, reban tertutup 2 tingkat. Ni macam ni lah dia punya ni lah. Okey, bentuk dia. Okey, dekat bawah ni adalah tengok sesuatu dalam reban tertutup 2 tingkat. Okey, dekat sini antara ni ada store ataupun ruang pemunggah. Dia sama je, okey? Cuma dia ada 2. Boleh? Jadi kamu kena ingat setiap satu tu. Kena ingat macam mana bentuk dia. Kemudian kita tengok pula susun atur ladang dan perumahan
ternakan. Okey? Kenapa kita kena amalkan sesuatu ladang dan perumahan ternakan ni? Kita kena ikutlah amalan peternakan yang baik. Sebab apa? Sebab kita nak mengawal penularan penyakit. Okey? Kita tak mau bawa penyakit dari luar. Kita tak mau kita ni adalah pembawa. Okey, pembawa penyakit kepada ayam-ayam tu. Okey? Kita tengok dulu. Yang pertama ni adalah, okey, yang pertama dekat ujung ni cikgu tunjuk ni adalah pos pengawal dan kegiatan disinfektan pengunjung atau pelawat. Jadi, kalau kamu nak masuk ladang, kamu kena sanitasi dululah. Okay, sanitasi kasut, sanitasi keseluruhan badan kamu dulu sebelum masuk ladang. Ya. Yang kedua dan ketiga adalah pintu masuk yang terdapat disinfektan kenderaan. Kenderaan pun kena sanitasi juga tau. Kena juga. Jadi tayar kenderaan tu kena celup dulu. Dia adalah dia punya dia punya cair untuk kita sanitasi kita punya kenderaan. Okey. Dan yang keempat ni adalah parking, tempat letak kenderaan. Yang kelima ni adalah pejabat mestinya kena letak di bahagian depan. Okey. Yang keenam ni adalah rumah pekerja. Okey. Yang ketujuh, tempat penyelenggaraan bangkai. Jika perlulah, jika kamu ada modal lebih, kamu boleh buat tempat penyelenggaraan bangkai. Yang ke-8, mana 8? 8 ni adalah stor peralatan. 9, stor makanan. Yang ke-10, stor sarap. Ya. Yang ke-11 ni, yang ke tengah ni, 11 ni adalah stor pengumpulan dan penyimpanan telur. Dan yang ke-12 adalah reban penakaian. Okey, penakaian tu apa? Okey, penakaian tu adalah tempat untuk mengasingkan haiwan yang sakit. Jadi kalau ada haiwan yang sakit, kena asingkan. Letakkan di tempat 12 ni lah. Okey, reban penakaian. Okey, ke-13 hingga 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18 ni adalah reban. Okey, ni adalah reban. Kemudian yang biru ni adalah punca air. Okey, boleh ya? Ini adalah susun atur ladang dan perumahan ternakan. Okey. Kemudian kita tengok yang terakhir. Okey, membina dan mengusul atur satu unit perumahan ayam atau puyuh. Okey, kalau amali kita kena buat benda ni lah. Amali kita kena bina reban ayam atau puyuh. Tapi sebabkan COVID-19 ni kita tak boleh buat amali ni. Okey, jadi cikgu terangkan je lah dekat kamu. Okey, ni adalah ni lah. Okey, ni dia punya sangkar ayam atau puyuh. Inilah bentuk dia. Okey, setelah siap macam inilah rupa dia. Okey, kita tengok. Dalam sangkar puyuh ni kena ada apa? Sangkar ayam atau puyuh ni kena ada bekas minuman. Yang merah ni adalah bekas minuman. Kemudian dalam dia buka je pintu ada lampu untuk pencahayaan. Okey. Lampu ni mestilah penting untuk bagi pencahayaan kepada ayam atau puyuh kita. Okey. Kemudian dawai ni kita kena guna dawai mata punai, dawai BRC. Okey, kemudian ada apa ni? Ada pintu sangkar. Okey. Dan yang dekat bawah ni adalah tempat telur. Okey. Yang dekat tepi ni adalah bekas makanan. Okey, tempat telur, bekas makanan. Okey. Boleh ya? Jadi cikgu terangkan macam tu je lah sebab kita tak boleh buat amali. Kamu dapat tengoklah macam mana rupa sangkar ayam ataupun yang kita buat apabila dah siap. Okey, jadi itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Jadi sekejap lagi cikgu akan bagi arahan dalam WhatsApp. Okey, kerja yang patut kamu buat. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.